Wow. Hello guys, selamat datang semula. Jadi hari ini kita dalam siri unboxing ataupun posto-posto. Jadi barang-barang yang akan kita unboxing untuk hari ini adalah barang-barang yang pakcik rasa akan improve pakcik punya kualiti konten video kepada korang. Sebab apa, pakcik memang tak suka sangat bila pakcik punya video tu ada bunyi bising ke, ada suara slow ke, ada bunyi gangguan ke, gambar goyang-goyang, semua benda-benda tu lah yang pakcik ambil kira bila pakcik nak buat video konten untuk korang. Sebab pakcik sendiri, personally, pakcik kena pastikan video tu elok ataupun sesuai untuk pakcik tengok, barulah pakcik rasa pakcik akan bagi korang juga tengok. Dalam beberapa video yang baru-baru ni, selepas pakcik dah pindah ke studio baru pakcik dekat pakcik punya parking rumah yang sekarang ni kan, pakcik perasan pakcik punya kualiti audio terutamanya dia dah start kurang lah bagi pakcik. Jadi disebabkan itu, barang-barang ni adalah barang yang pakcik pilih untuk upgrade pakcik punya konten kepada korang. Jadi jomlah kita tengok apa barang-barang yang pakcik dah beli untuk kita punya video hari ni. Ni lah dia barang-barang yang pakcik dah beli. Ada 3 total barang kat dalam ni. Dalam 3 barang ni, 2 adalah untuk upgrade pakcik punya audio system, dan juga satu lagi ni untuk pakcik punya video system. Jadi apakah barang-barang yang pakcik beli tu? Jom kita buka dulu plastik ni. Macam biasa, semua barang-barang yang pakcik beli semestinya daripada Shopee. Kenapa pakcik beli daripada Shopee? Supaya pakcik boleh guna Shopback. So ni kita ada 1, 2. So ini satu set. Dan ni satu lagi set. So pakcik rasa kita akan mulakan set ni dulu, lepas tu kita buka yang ni. Jadi misteri sikit. So basically barang ni dia akan improve pakcik punya audio. Tada! So ini adalah kita punya mikrofon. Mikrofon yang pakcik boleh cocok dekat pakcik punya smartphone. Dia boleh pakai untuk dua-dua. Smartphone boleh, untuk DSLR boleh. So basically ni apa yang kita dapat daripada dalam kotak. Dalam ni dah kosong. So daripada ni kita ada dia punya manual kot, dengan ada warranty card. So ini adalah kita punya hot shoe dan juga mount untuk kita letak kita punya mikrofon nanti. Kita juga ada 2 jenis kabel. Ini adalah kabel PRS untuk kita connect daripada mikrofon kepada DSLR. Dan ini pula adalah kabel untuk smartphone, ataupun dia dipanggil sebagai TRRS kabel. Dan satu lagi barang yang kita dapat adalah ni dia bagi carrying pouch. Dia bagi bag sekali untuk kita bawa barang dia. So cantik, dia punya bag pun boleh tahan. Ini macam plastik leather kot, bukan original leather lah, tapi okey, dia punya material dia sedap. Jadi kita terus kepada kita punya barang utama kita, iaitu kita punya mic sendiri. So ni dia kita punya mikrofon. Dia datang ni sekali dengan dead cat. Function dia ni, kalau korang yang tak tahu, dead cat ni function dia untuk filter bunyi-bunyi angin. Ni adalah salah satu sebab kenapa pakcik nak sangat beli mikrofon ni. Sebab apa? Pakcik perasan bila pakcik buat video dekat studio baru pakcik punya audio selalu sangat ada bunyi angin. Sebab dekat parking tu dia agak tinggi dan tempat dia agak lapang. Jadi bila angin kuat, dekat phone yang pakcik guna untuk buat video tu, memang dia tangkap bunyi angin tu kuat sangat lah. So, jadi pakcik harap dengan adanya mikrofon baru ni, dengan dead cat yang sangat besar ni, so pakcik punya masalah bunyi angin tu dapat disettlekan.
So kalau kita buka dia punya dead cat ni, besar dead cat ni, tebal juga, dia macam ada cushion kat dalam ni. Jadi kita punya mikrofon dia sebenarnya ni je. Daripada review yang pakcik dah tengok dekat YouTube, dia punya bunyi memang boleh tahan, memang power. So macam mana nak guna dia? Ni kita akan pasang dekat dia punya mount ni. So nanti ni akan masuk dekat hot shoe. Ataupun kalau macam yang DSLR selalu ni dekat atas tu, dekat tempat flash tu dia ada untuk hot shoe untuk masukkan aksesori kan. So itulah tempat kita akan pasang. Tapi sebab pakcik kan rakam video menggunakan handphone, so pakcik tak ada hot shoe. Jadi barang yang seterusnya adalah barang yang untuk kita gunakan untuk mount kita punya mikrofon ni. Jadi most of the time memang pakcik akan gunakan mikrofon ni dengan kita punya dead cat ni lah. Sebab apa? Pakcik tak nak ada masalah bunyi angin. Jadi macam yang pakcik cakap tadi, untuk kita nak mount kita punya mikrofon ni, kita perlukan satu lagi barang. Barang itu adalah, so ni dia barangnya guys. So ini adalah extension untuk kita pasang dekat kita punya monopod ataupun tripod. Jadi function extension ni bukan saja untuk letak hot shoe punya aksesori, dia juga tambah untuk kita punya handle. Jadi kalau kita dah letak handphone dekat sini, so selalunya kita punya video akan jadi lebih stable lah dan lebih cantik. So macam yang korang tengok ni, kita punya setup nampak lebih kemas dan lebih cantik bila kita dah ada kita punya extension ni. Dan dia juga membantu jauhkan pakcik punya mikrofon ni daripada pakcik punya lens kamera. Sebab kadang-kadang bila kita gunakan mikrofon yang ada dead cat yang besar macam ni, kadang-kadang dia boleh masuk dalam kita punya frame video. Jadi dengan adanya kita punya extension ni, kedudukan kita punya mikrofon jadi lebih jauh daripada kita punya kamera ataupun lens. Jadi insyaAllah dia memang takkan masuk dalam kita punya frame video. So untuk korang yang maybe kurang jelas dengan apa yang pakcik tunjuk, ataupun tak nampak lagi macam mana cara kita nak guna benda ni, ni pakcik ada tripod yang pendek punya. Sebab tripod yang pakcik biasa guna untuk video, sekarang pakcik tengah pasang dekat pakcik punya handphone untuk buat video ni. Jadi kita akan guna tripod lain. Jadi seterusnya, bila kita dah ada macam ni, kita dah pasang dekat kita punya tripod, dah ada handphone, jadi kita akan ambil kita punya kabel ni. Jadi kabel yang ada gulung-gulung ni, ni adalah kabel yang TRS. Tapi kalau kita nak gunakan smartphone, jadi untuk kabel yang TRRS ni, untuk kita gunakan dekat smartphone ni, dia dah siap ada label. Untuk siapa-siapa je lah, takkan tersalah. Sebab apa? Dekat setiap hujung dia punya connector ni dah ada label. So macam ni dia ada label mikrofon. So yang ni akan masuk kat sini. Dan satu lagi hujung ni dia ada label sebagai smartphone. Jadi yang ni kita akan masuk dekat kita punya smartphone. Jadi insyaAllah video-video yang akan korang tengok selepas ni, semua tu adalah menggunakan kita punya mikrofon Boya ni. Jadi pakcik harap korang akan lebih terhibur dan lebih berpuas hati dengan konten yang pakcik sediakan untuk korang. Okay, so kita dah habis tengok kita punya barang untuk improve kita punya audio. Jadi apakah barang yang seterusnya? Jom kita buka apakah barang yang special sangat sampai dibalut dengan kotak besar macam ni. Okay guys, so ni dia barang yang pakcik beli untuk kita punya improvement dekat bahagian video, iaitu Osmo Mobile 3 Gimbal. Ini adalah video yang akan improve kita punya videografi dengan sangat-sangat jauh dia punya perbezaan, sebab dia menstabilizekan kita punya video. Jadi kalau kita nak buat video cinematic ataupun nak buat video close up, so dia akan membuatkan kita punya video tu 100% lebih cantik dan lebih kemas bila dia tak ada goyang-goyang. So ini adalah barang yang memang pakcik excited sangat. Memang daripada dulu pakcik dah aim nak beli benda ni. Kalau korang perasan, dalam banyak-banyak video pakcik memang jarang sangat buat video cinematic. Bukan sebab pakcik tak berminat dengan video cinematic, tapi sebab pakcik tak ada gimbal. Bila pakcik tak ada gimbal, video-video yang pakcik buat selalunya bergegar dan
pakcik sangat tak suka dengan dia punya hasil. Jadi sebab itulah korang jarang sangat boleh tengok video-video cinematic dekat channel pakcik ni. Jadi insyaAllah lepas ni dengan adanya gimbal yang baru pakcik beli ni, korang akan dapat tengok lebih banyak cinematic lepas ni. Kalau pakcik terlampau banyak gunakan cinematic pula, pakcik harap korang maafkanlah pakcik sebab pakcik tengah excited. So tanpa kita buang masa, jom kita buka kita punya kotak DJI Osmo Mobile 3 ni. Yang pakcik beli ni adalah combo punya set. So dalam kita punya set combo ni, kita bukan saja dapat kita punya gimbal, tapi juga dia datang dengan dia punya official bag daripada DJI, dan dia juga datang dengan dia punya tripod sendiri. Jadi dia macam complete set lah. So ini adalah dua kotak ataupun dua barang yang kita dapat daripada kita punya kotak besar tadi tu. So kita mulakan dengan aksesori dia dulu. So apa yang kita dapat, of course kita dapat charging cable untuk charge kita punya Osmo Mobile ni. Dan dia punya rating bateri boleh tahan up to 15 jam kalau pakcik tak salah. So dia memang sangat lama. Jadi kita tak perlulah tambah satu lagi barang yang kita kena charge setiap masa. So selain daripada tu, dalam ni juga kita dapat anti-slip pad. So yang ni pakcik rasa ni guna dia untuk letak kita punya tempat hold phone tu, maybe untuk tambah dia lebih secure kan. So daripada kotak aksesori ni juga kita dapatkan wrist strap. Jadi wrist strap ni kita boleh pasang dekat kita punya gimbal tu, and then kita boleh masukkan kita punya tangan. So bila kita nak rakam video tu, kita jadi lebih yakin lah yang dia benda tu kalau kita terlepas pun still dia melekat di kita punya tangan. So dia lebih selamat. Dan selain daripada tu, kita juga dapat ni dia punya bag. Bag ni dia kalau korang beli gimbal sahaja pun memang dia akan dapat sekali dengan dia punya carrying bag ni. Tapi carrying bag dia ni bagi pakcik kurang safety. So sebab itulah pakcik beli combo pack ni. Sebab apa? Pakcik nak dapatkan sekali dengan dia punya hard case punya bag ni. Jadi dia punya protection tu lebih sikit untuk pakcik nak bawa dia ke mana-mana. So barang terakhir daripada kita punya accessory box ni adalah kita punya tripod. Dia punya tripod kecil je lah, bukan tripod yang besar punya. Jadi ini guna dia untuk kita letak dekat bawah kita punya gimbal tu nanti. Jadi kegunaan dia sebenarnya lebih kurang je dengan tripod yang pakcik ada ni. Tapi ini adalah tripod yang official, datang daripada DJI sendiri. Yang mana kita punya tripod ni siap ada dia punya branding lah. Ada tulis DJI semua dekat kaki ni. Dan dia punya colour pun matching lah dengan semua. Seterusnya jom kita pergi kepada kita punya main attraction dekat sini, iaitu kita punya gimbal tu sendiri. Lama-lama nak bercerita pun tapi tak sampai-sampai gimbal, tak guna kan. Jadi inilah dia carrying case yang menyebabkan pakcik pilih kita punya combo pack ni. Dia punya perbezaan antara DJI Osmo Mobile 3 sahaja dengan combo pack dia adalah lebih kurang, pakcik rasa tak sampai 100 lah beza dia. Tapi kalau kita nak beli dia punya carrying case yang memang daripada DJI ni, susah nak cari. Pakcik cuba cari memang dia tak ada jual. DJI sendiri dia tak jual bag ni sahaja. Kalau kita beli combo sahaja, kita akan dapat sekali dengan dia punya bag. Jadi sebab tu pakcik pilih untuk bayar lebih sikit supaya pakcik boleh dapat dia punya carrying case dengan hard shell ni. So kalau kita tengok dia punya carrying case ni, dia punya bahagian belakang dia, kita ada tempat untuk sangkut barang. Kita boleh gunakan ni untuk simpan kita punya tripod ni. So kita boleh bawa dia macam tu sekaligus. Jadi inilah dia barang yang kita nak sangat buka daripada tadi. Lama kita punya iklan tu. Dan inilah dia kita punya DJI Osmo Mobile 3. Perbezaan dia dengan DJI Osmo Mobile 1 dan Mobile 2, dia punya perbezaan dia ni, kita boleh lipat So dia punya design ni baru kalau nak dibandingkan dengan gimbal-gimbal yang lain daripada model ataupun brand lain. Sebabkan dia punya kebolehan untuk lipat ni membuatkan dia punya gimbal ni jadi lebih kecil dan compact dan mudah lah untuk kita bawa ke mana-mana. Daripada keadaan dia terlipat ni, ini pakcik panggil sebagai mode simpan. Jadi kita just perlu tarik je.
So dengan tu dia dah berada dalam mode yang bersedia untuk bekerja lah, untuk gunakan dia punya function gimbal tu. Jadi untuk pengetahuan korang, kita punya gimbal ni kita tak boleh nak direct letak dekat atas permukaan atau meja. Sebab apa? Dia punya bahagian bawah dia memang tak rata. Jadi sebab tu kita perlukan tripod ni. Jadi kita punya gimbal ni kita ada beberapa button. So kita ada button dekat depan, kita juga ada button zoom in dengan zoom out dekat tepi ni. So ni kita ada rotating button ni dengan ada curve dekat dalam sikit dia punya tempat butang ni. Jadi dia macam memang sesuai lah bila kita meletak kita punya tangan, dia sangat kemas lah kita nak gerak-gerakkan dia. Okay. And selain daripada tu kita juga ada record ataupun capture punya button dan juga button untuk mode. Jadi jom kita tengok macam mana kita punya setup bila pakcik gabungkan ke semua tiga-tiga barang yang pakcik tunjuk hari ni. Inilah lebih kurang kita punya setup bila kita gabungkan ketiga-tiga barang yang pakcik tunjuk hari ni. Kita ada kita punya mikrofon untuk improve kita punya audio. Kita juga ada dia punya mount ataupun extender untuk pasang kita punya mikrofon. Dan seterusnya kita juga akan ada kita punya gimbal ni. Jadi kita akan gunakan gimbal kita ni untuk upgrade kita punya video punya kualiti. Jadi bila kita dah gabung ketiga-tiga barang yang kita beli hari ni, kita akan dapat kualiti yang sangat baik untuk personal vlogger ataupun YouTuber kalau korang berminat. Jadi kepada korang yang dekat luar sana yang berminat untuk jadi YouTuber ataupun vlogger, korang ada dua option. Sama ada korang nak buat setup yang macam pakcik tunjukkan hari ni, ataupun kalau korang yang nak option yang lebih budget friendly, korang just buat setup yang macam ni pun dah cukup bagus dah untuk korang punya video. Dan sebenarnya ini adalah setup yang pakcik gunakan sepanjang beberapa tahun pakcik buat video dalam YouTube ni. Untuk korang yang baru nak bermula jadi YouTuber ataupun vlogger, korang tak perlu pun sebenarnya keluarkan modal yang banyak. Dengan modal yang pakcik rasa lebih kurang 120 ke 110 ringgit, korang dah boleh dapat setup yang terbaik untuk korang buat video. Jadi kalau korang nak tambah korang punya kualiti video, korang belilah gimbal. Dan tak kisah apa-apa brand pun, bagi pakcik asalkan dia gimbal, dia punya kualiti video memang akan improve berkali-kali ganda daripada kita rakam menggunakan tangan. Jadi sebenarnya pakcik ada terfikir untuk tunjuk bajet setup yang pakcik bagi tahu tadi. Kalau korang rasa korang nak tengok macam mana ataupun korang nak tahu apa barang-barang yang diperlukan untuk setup bajet tu, pastikan korang tinggalkan komen dekat bawah. Dan seterusnya insyaAllah nanti pakcik akan buat satu video untuk tunjuk barang-barang yang akan kita perlukan untuk kita mulakan kita punya setup bajet untuk korang yang berminat untuk menjadi YouTuber atau korang yang memang saja-saja nak buat video untuk simpanan persendirian. So kita punya video untuk hari ni dah pun habis. Terima kasih kepada korang yang dah menonton. Pakcik sangat-sangat hargai kalau korang boleh like video ni dan tinggalkan komen dekat bawah kalau korang ada apa-apa persoalan. Jadi kalau korang suka video-video yang macam ni, jangan lupa untuk share video ni dengan kawan-kawan korang ataupun dekat korang punya media sosial. Kepada korang yang baru je sampai dekat channel pakcik ni, selamat datang pakcik ucapkan. Dan jangan malu untuk subscribe dan tekan butang lonceng dekat sebelah dia tu untuk korang dapat notification setiap kali pakcik upload video. Jadi macam biasa guys, sampai kita jumpa dalam video yang akan datang. Selagi sama ni stop.